Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 pada hari ini akan membentangkan tajuk perbincangan kumpulan kami iaitu tafsir Al-Quran dengan hadis. Pertama sekali kita bagi kepada pengenalan kepada topik ini. Seperti yang semua maklum bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mana merupakan sebuah kitab teragung dan tiada kitab lain yang mampu menangani keistimewaan serta kemukjizatan yang ada pada Al-Quran. Al-Quran ini menjadi sumber paling utama dalam agama Islam yang mana kitab suci ini memiliki kekuatan serta keistimewaannya yang luar biasa. Al-Quran merupakan satu mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Penurunan Al-Quran ini mengambil masa lebih kurang 23 tahun, yang mana penurunan Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat supaya ianya mudah dihafal dan juga dapat difahami dengan baik. Oleh sebab itu, sebelum manusia dapat memahami Al-Quran ini sebagai sumber utama rujukan mereka, mereka perlulah terlebih dahulu memahami serta mengamati isi kandungan Al-Quran ini. Mengkaji dan memahami Al-Quran adalah satu keharusan kepada umat Islam, kerana Al-Quran itu sendiri adalah sumber yang paling utama dalam Islam, dan antara cara untuk memahami Al-Quran itu sendiri adalah dengan cara melalui metod tafsir. Seterusnya kita pergi pula kepada definisi tafsir. Perkataan tafsir ini adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu yang membentuk perkataan masdar daripada perkataan fassar, yufassiru tafsiran, yang bermaksud penjelasan, huraian dan juga komen. Secara umum, perkataan tafsir ini dapat kita definisikan sebagai menjelaskan dan menghuraikan, ataupun dalam erti kata lain, perkataan tafsir ini membawa maksud penjelasan serta penghuraian terhadap makna sesuatu perkara. Daripada definisi teknikal pula, tafsir ini digunakan bagi menjelaskan serta menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mana ianya dapat mengandungi ataupun ianya mempunyai cara-cara untuk mendapatkan kefahaman yang membantu manusia dalam memahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian membantu manusia menjelaskan makna-makna dalam ayat Al-Quran serta mengklarifikasikan hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh itu, fungsi tafsir ini adalah untuk menjelaskan serta memberikan kefahaman yang lebih baik kepada manusia, yang mana manusia menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber rujukan utama mereka. Daripada itu, manusia perlulah mengambil hikmah, ilmu dan juga pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran untuk dijadikan pegangan dan juga panduan mereka dalam menjadi serta mengikuti perintah Allah SWT sebagai makhluknya di atas muka bumi Allah. Seterusnya, saya ingin menerangkan fungsi hadis dalam penafsiran Al-Quran. Secara umum, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir. Imam Syafi'i menyebutkan terdapat 5 fungsi iaitu bayan al-tafsil, bayan takhsis, bayan al-ta'yin, bayan al-tashri' dan bayan al-nasah. Dalam Ar-Risalah, ia menambahkan dengan bayan al-isyarah, manakala Imam Malik bin Anas pula menyatakan terdapat 5 jenis fungsi iaitu bayan al-taqrir, bayan tafsir, bayan tafsil, bayan al-bait dan bayan al-tashri'. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 jenis fungsi iaitu bayan al-takkid, bayan al-tafsir, bayan tashri' dan bayan al-takhsis. Semasa menafsirkan Al-Quran, seorang pentafsir mesti memperhatikan fungsi-fungsi. Penjelasan mengenai bayan-bayan adalah seperti berikut. Yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir juga dikenali sebagai bayan at-takkid. At-takkid atau bayan al-isbat, iaitu menetapkan dan memperkuatkan apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, mengukuhkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, apabila kalian melihat hilal iaitu bulan Ramadan, maka berpuasalah, dan juga jika melihat hilal iaitu bulan Syawal, maka berbukalah. Hadis ini mentakrir atau mengukuhkan surah Al-Baqarah ayat 185 berikut. Maka barang siapa di antara kamu ada yang mempersaksikan bulan, maka berpuasalah.
Contoh lain dari bayan takrir dapat dilihat dalam penetapan hukum mengenai solat wajib, zakat, puasa, haji, pengharaman syirik, saksi palsu, membunuh yang diharamkan, hak dua orang tua dan hak kewajipan suami isteri. Dalam bayan takrir, ada keperluan dan kesesuaian antara hadis dan Al-Quran. Hadis datang dengan maklumat atau perintah yang sesuai dengan kandungan Al-Quran itu, bahkan sama baik dari segi umum maupun secara terperinci. Dalam hal ini, hadis mengukuhkan Al-Quran, sehingga hukum wajib atau haram berasal dari dua sumber, iaitu Al-Quran sebagai penentu dan hadis sebagai pengukuh atas ketetapan itu. Yang kedua, bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan tafsir adalah hadis berfungsi untuk memperincikan dan mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat secara umum, iaitu mujmal, memberikan pembatasan takyid dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan taksis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Oleh itu, hadis berfungsi sebagai yang pertama, tafsir al-mujmal. Tafsir al-mujmal ni bermaksud memperincikan yang umum. Hadis memberikan penjelasan terperinci mengenai ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum secara terperinci, sama ada yang berkaitan dengan hukum atau ibadah lain. Terdapat mereka yang menyebut bayan ini sebagai bayan tafsil atau bayan tafsir. Dalam hal ini, hadis memperincikan ayat mujmal, iaitu ayat yang dikatakan masih tersembunyi dari maknanya dan tidak ada cara lain untuk menghilangkan apa yang tersembunyi kecuali untuk menjelaskan apa yang timbul dari yang ijmal tadi. Contohnya adalah ayat berkaitan solat di dalam Al-Quran yang secara bahasanya bermakna doa, seperti dalam surah At-Taubah ayat ke-103. Sedangkan pada ayat lain, iaitu surah An-Nisa ayat 103, menyatakan bahawa solat itu mempunyai waktu-waktu tertentu. Maka yang dimaksudkan solat pada ayat kedua ini adalah solat wajib 5 waktu. Untuk mengetahui bahawa solat pada ayat kedua adalah solat fardu adalah dengan melalui hadis yang menjelaskan tata cara solat, syarat dan hukum, perkara-perkara yang membatalkan solat dan termasuk waktu-waktu pelaksanaannya. Contoh lain, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang memerintahkan, ambillah manasik hajimu dariku. Perincian mengenai ibadat haji yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah penjelasan untuk ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kewajiban menunaikan ibadah haji. Yang kedua, taksis al-am. Dalam bayan ini, hadis memiliki fungsi mentaksis atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya adalah pewaris anak yang mewarisi ayah seperti di dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 11. Maksud di dalam ayat ini adalah setiap ayah boleh mewarisi harta pusaka. Namun, Nabi mentaksiskan dalam hadis ini kecuali para Nabi. Nabi bersabda bahawa kami para Nabi tidak dapat mewarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Begitu juga dalam hal yang disebutkan di dalam Al-Quran bahawa setiap anak mewarisi ayahnya, yang ditaksiskan oleh hadis bahawa seorang pembunuh tidak dapat mewarisi apa-apa pun dari orang yang dibunuh. Yang ketiga, takyid al-mutlaq. Dalam bayan ini, hadis berfungsi untuk membataskan kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya, penyataan yang terdapat dalam ayat Al-Quran adalah mutlak, maka hadis-hadis datang untuk mentakyid atau membataskan kemutlakan tersebut. Contohnya adalah dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang menjelaskan bahawa pencuri lelaki dan perempuan diperintahkan supaya dipotong tangan mereka. Hadis menunjukkan bahawa pemotongan itu dilakukan dari pergelangan tangan, bukan dari siku atau bahu, dan pemotongan itu dilakukan jika barang itu yang dicuri bernilai 1/4 dinar ke atas sahaja. Yang ketiga, bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' bermaksud mewujudkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Dalam bayan at-tashri', hadis memiliki fungsi untuk mewujudkan hukum syariah, iaitu tashri'. Para ulama membezakan pendapat mengenai fungsi hadis sebagai dalil satu hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran. Majoriti daripada mereka berpendapat bahawa hadis berdiri sendiri sebagai dalil hukum. Ini bukan bermaksud mengutamakan hadis dan mengabaikan Al-Quran, tetapi harus mengikuti petunjuk Al-Quran untuk mentaati kepada Allah dan Rasulnya. Sementara yang lain berpendapat bahawa hadis menetapkan dalil-dalil yang terkandung secara tersirat di dalam teks Al-Quran. Yang keempat, bayan an-nasah. An-nasah ni bermaksud menghapus. Bayan an-nasah adalah hadis yang berfungsi untuk menghapuskan hukum-hukum yang diterangkan di dalam Al-Quran. Seperti yang dimaklumkan, kedudukan hadis adalah yang kedua setelah Al-Quran. Para ulama membeza pendapat dalam menerima fungsi hadis yang manasik atau menghapuskan sebahagian hukum Al-Quran. Perkataan nasah secara bahasa bermaksud ibtal, iaitu membatalkan, izalah menghilangkan, tahwil memindahkan dan taghyir mengubah. Ulama mutaqaddimin berpandangan bahawa terjadi nasah ini disebabkan oleh ketentuan syarak yang mengubah suatu hukum walaupun sudah jelas, kerana tempoh sahnya telah berakhir dan tidak dapat dipraktikkannya lagi, dan syariat
pembuat syariat iaitu Allah menurunkan ayat tersebut sementara waktu dan tidak berlaku selamanya. Hukum yang datang kemudian menghapuskan hukum yang datang lebih awal kerana yang terakhir dilihat lebih luas dan lebih sesuai dengan keadaan zaman mereka. Penghapusan ini dilakukan haruslah dengan mematuhi terma dan syarat nasakh wal mansukh. Hadis sebagai hukum yang datang kemudian dapat membatalkan hukum Al-Quran yang datang lebih awal. Kelompok yang membenarkan nasakh jenis ini adalah golongan Mu'tazilah, Hanafiyah dan mazhab Ibn Hazm Az-Zahiri. Hanya Mu'tazilah sahaja yang membatasi fungsi nasakh ini hanya berlaku untuk hadis-hadis yang mutawatir lafzi sahaja. Sementara Hanafiyah membolehkan hadis-hadis yang masyhur meskipun hadis ahad yang membatalkan beberapa hukum Al-Quran. Adapun kelompok yang menolak nasakh jenis ini adalah Imam Syafi'i dan sebahagian besar pengikutnya. Walaupun nasakh tersebut dengan hadis mutawatir, kelompok lain yang juga menolaknya adalah sebahagian besar pengikut mazhab Zahiriyah dan kelompok Khawarij. Contoh hadis yang menasakh Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Wasaya, hadis nombor 2542 yang berbunyi la wasiyah li waris, iaitu ahli waris tidak boleh mendapat wasiat. Menurut mereka yang menggunakan hadis ini adalah dengan menasahkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, kerana ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Sementara itu, Khalid Osman As-Sabit menambahkan beberapa fungsi lain dari fungsi hadis terhadap Al-Quran, iaitu yang pertama, mendefinisikan makna yang mubham, iaitu samar. Mubham adalah setiap ayat yang ditunjukkan dalam Al-Quran dengan nama selain nama yang biasa dikenali. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahawa dari Nabi SAW menjelaskan surah Al-Isra ayat 78, Nabi menjelaskan bahawa yang menyaksikan adalah malaikat malam dan malaikat siang. Tirmizi juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca dalam ayat surah Al-Isra ayat ke-79, lalu ditanya mengenai maksudnya dan Nabi menjawab bahawa maksud dari ayat itu adalah syafaat. Yang kedua, menghuraikan lafaz. Contohnya lafaz wasata pada surah Al-Baqarah ayat 143, Nabi SAW menjelaskan bahawa maknanya adalah adil. Dan yang terakhir, menghuraikan kisah-kisah seperti hadis Nabi SAW yang panjang dan terkenal yang mengisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Metod tafsir Al-Quran dan hadis. Metod tafsir Al-Quran dengan hadis. Yang pertama, hadis mentafsir ayat yang mujmal. Yang kedua, hadis mengkhususkan ayat yang umum. Dan yang ketiga, hadis menjelaskan kemusykilan ayat. Hadis mentafsirkan ayat mujmal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Terjemahannya ialah sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di sini dapat kita lihat bahawa ayat di atas menunjukkan lafaz mujmal dan bersifat umum. Jadinya di sinilah fungsi hadis, iaitu menjelaskan hukum Al-Quran. Apabila Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," yang membawa maksud solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Apabila kita melihat Rasulullah SAW solat, maka dapat kita ketahui di situ bahawa terdapat rukun yang perlu kita ikut dan perkara-perkara sunat serta makruh ketika solat dan sebagainya. Oleh itu, dengan hadislah kita dapat mengikut perintah yang ditentukan kepada kita dengan lebih jelas dan teratur. Hadis mengkhususkan ayat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Terjemahannya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu. Ayat pertama ini menjelaskan persyariatan harta pusaka adalah umum, iaitu kesemua anak berhak mendapat harta pusaka orang tuanya apabila si bapa sudah meninggal dunia. Namun, hukum ini telah dikhususkan dan hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-qatilu la yarithu." Bermaksud, seorang yang membunuh tidak boleh mewarisi. Hadis ini datang bagi mengkhususkan mereka yang membunuh bapa mereka, maka tidak berhak bagi mereka untuk mewarisi harta pusaka tersebut. Hadis ini telah mengkhususkan perkara yang asalnya dibolehkan, tetapi di atas faktor-faktor tersebut menyebabkan gugurnya hak mereka untuk mewarisi harta pusaka. Hadis menjelaskan kemusykilan ayat. Bismillahirrahmanirrahim.
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Bermaksud, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Ayat Al-Quran di sebelah kiri ini menerangkan tentang kemusykilan yang terdapat pada ayat Al-Quran mengenai benang putih dan benang hitam. Ada dalam kalangan para sahabat yang berpendapat bahawa maksud benang itu ialah hakikat sebenar warna benang itu berwarna putih dan hitam. Namun begitu ia dijelaskan kembali oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang bermaksud tidak begitu, yang dimaksudkan oleh kegelapan malam dan terangnya siang. Hadis ini telah menjelaskan tentang kemusykilan para sahabat yang masih sama-sama dalam memahami maksud benang putih dan benang hitam. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahawa hadis merupakan sumber perundangan Islam kedua selepas Al-Quran. Umat Islam yang berkepakaran dalam bidang Al-Quran dan hadis harus dalam melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Bagi golongan yang tiada asas dalam ilmu tafsir pula adalah tidak harus bagi mereka untuk menafsirkan ayat Al-Quran mengikut pandangan sendiri kerana ianya boleh mengundang kepada kesalahan dalam pentafsiran. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.